الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ahli tuan kuasa masjid, kawan-kawan imam, seterusnya di jemaah yang sempat hadir. Hari ini hujan daripada malam tadi lagi, dan akibatnya banjir berlaku banyak. Kita tengok di viral di media massa, media sosial. Bandar sudah jadi laut, misalnya di Johor punya tempatnya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini mendapat hikmah daripada ujian tersebut. Dan kita juga diberitahu bahawa hasil gempa bumi misalnya yang melanda Turki dan Syria, kematiannya sudah melebihi 40,000, ya, 40,000. Dan kalau kita baca, kita sendiri nangis menengok bagaimana kalau kita menengok itulah rupanya yang kita sebut, kita sekarang imam baca selalu iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat itu cuba baca dan baca artinya sekali, dan kita dapat melihat itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nak sesuatu, kun katanya, baik, kun jadilah, kun tu jadilah, maka terjadilah. Jadi setiap sesuatu mesti ada dia punya hikmah dan pengajaran yang mesti diambil. Jadi pada malam ini ya, kita akan ada lagi 3 minggu untuk sampai kepada Ramadan. Waballighna Ramadan. Ya. Doa kita minta berkat di Rajab dah habis. Minta diberkati kita dalam bulan Syaban. Dalam bulan Syaban kita minta diberkati. Kemudian kita minta sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Jadi insya-Allah katanya 23. Itu tak boleh diikut sangat sebab pengisytiharan akan dibuat. Tapi ahli falak sudah pun menganggap dan agak-agakkan dia tu tak pernah nampaknya tak tepat. Jadi lebih kurang 23 hari ni 1 bulan. Tolak 21, hari ke-23 betul-betul 3 minggu. Jadi alhamdulillah kita dapat meneruskan program kuliah kita ni sehingga Ramadan. Kerana biasanya Ramadan kita akan berehat, kita akan melaksanakan ibadah Ramadan kita. Ya. Baik, malam ini kita macam membilas sikit saja lah. Membilas maksudnya ketika saya berfikir-fikir apa agaknya nak saya kongsikan malam ini, ya, datang satu satu penulisan, ya. Penulisan yang tajuk dia untuk kaki surau atau masjid. Itu tajuk dia, untuk kaki surau atau masjid. Dan bila saya baca yang diviralkan ini, saya baca orang ini nampaknya bukan ulama besar, tetapi dia aktivis, dia aktif, orang yang aktif agama dan suka memudahkan, meringkaskan supaya orang faham, supaya orang tenang, supaya orang gembira, supaya orang rasa yakin.
Kalau tenang, gembira, yakin tu termasuk dalam apa yang kita kongsi dulu, apa nama, absus salam, apa nama, menyebarkan salam. Jadi apa pasal saya sebut bilas? Saya sebut bilas kerana katanya kalau kakimu tidak membawamu ke masjid, bagaimana ia akan membawamu ke syurga? Beruntunglah orang yang digelar kaki masjid, sekurang-kurangnya mereka mendapat 11 ganjaran. Itu yang disebutkan oleh yang menulis ni. Tapi yang menariknya itu ialah kerana setiap apa yang ditulis itu dinotkannya. Di mana ambilannya? Dari Al-Quran, dari hadis, dari perawi. Ini yang saya kata dia nak mengajak dirinya yakin, lepas itu kongsi. Dia dah yakin, dia nak ajak orang pun kongsi. Menyedapkan hati kita yang dah mula rajin ke masjid ni. Dia kata ada 11, ya, ada 11 ganjaran yang akan diperoleh oleh kaki masjid. Di sini disebut kaki masjid, iaitu orang yang membiasakan dirinya ataupun membudayakan dirinya ke masjid atau ke surau. Ya, baik. Kita terus saja sebab saya tengok 11, kita kena banyak-banyak, kita kena baca saja, ya. Yang pertama katanya Rasulullah SAW berpesan. Saya sampaikan apa yang dia sampaikan ni, ya. Tetapi saya tengok memang patut kita sampaikan. Kalau tidak dia sia-sia orang yang menulis. Jika kamu melihat seseorang, kata Nabi ini, jika kamu melihat seseorang yang sentiasa ke masjid, maka bersaksikanlah dia adalah orang yang beriman. Orang yang melihat tu hendaklah menjadi saksi bahawa itulah orang beriman. Ini Nabi sebut ni. Ini Nabi sebut. Saya pun dah sebut dulu dah. Tapi ini orang ni dah tulis balik. Saya tengok ada 11, baik kita ambil. Ini kita bilas. Tak payah tulis. Sebab belah habis kan saya bagikan kertas ni satu orang satu. Bawa balik, ya. Print bagi sudah baca, ya. Sesungguhnya orang yang memeriahkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Di mana nak dapat ayat ni? Ayat ni dalam surah At-Taubah. Surah Taubah tu surah yang ke-9 ayat ke-18. Tengok, nanti ada, baca balik sebelum. Jadi maksud saya sebab saya keluarkan ni kerana dia ada nota macam itu. Riwayat Ibnu Majah. Jadi artinya orang yang pergi ke masjid ni ialah orang yang betul-betul percaya kepada agama dia, kepada Allah, kepada Nabi itu. Dia sangat percaya. Kerana akal ni boleh cerita. Kalau kita pergi masjid, kita dapat ini, kita dapat ini, kita boleh cakap tu. Akal-akal kata, ini baguslah, banyak tu, banyak. Tapi belum tentu dia boleh berubah kepada roh, kepada perangai, kepada akhlak perangai. Belum tentu. Kita pun melihat orang pergi masjid. Bila meninggal kita tengok ada special untuk dia. Kita nampak special tu. Wah, ramai benar ke datang semayangkan dia. Macam-macam kita nampak depan mata kita. Ini yang panggil fakta. Fakta ni nolong akal berfikir. Tapi belum tentu dia masuk ke dalam dan jadi perangai, jadi budaya. Itu kita kata iman, itu panggil roh. Jadi kalau kita dah mahu datang tu, artinya kita bukan saja peringkat kita tu bukan saja mendengar, bukan saja lagi menengok, tetapi kita sudah masuk dalam itu. Syukurilah. Itu syukurilah. Dan setiap kali kita menengok orang naik motor pergi ke masjid tu, ya Allah, aku bersaksi, aku jadi saksi, ya Allah, ini orang beriman. Kalau dia tak percaya ke Allah, tak nak dia pergi. Banyak orang-orang pandai agama, banyak tak nak dia pergi masjid. Ada je alasannya. Bagi pasal pandai bagi alasan ni nombor satu ni. Kalau spontan dia, pak dia datang. Bukan mencerdik. Ni yang dikata tadi saya sebutkan. Apa dia? Tanda orang tu beriman, dia suka atau dia membiasakan atau dia
mengajar dirinya atau mendekatkan dirinya dengan masjid. Kan saya dah sebut dulu, ada orang sampai dia tak boleh sembahyang rumah. Dia sembahyang rumah dia rasa tak selesai kerja dia. Dia sampai macam tu. Itu dah menjadi itu dipanggil ruh agama, ruh Islam tu. Itu yang dipanggil iman, percaya kepada Allah. Apa arti percaya kepada Allah? Apa arti iman? Iman tasdik dalam hati, tasdik bil qalbi. Kemudian apa dia? Lafaz dengan mulut, kemudian lakukan dengan perbuatan. Itu iman. Jadi ada orang yang tasdik bil qalbi je, dalam hati memang dia percaya kepada Allah. Ada yang ni bersama dengan mulut, asyhadu an la ilaha illallah, tapi belum tentu dia menjadi dalam perbuatan. Jadi bahagialah ganjaran pertama, dia adalah orang yang beriman. Banyak burung apa batu-batu akan mengatakan ini orang beriman, ini orang beriman. Itu jadi saksi sebelum besok. Dia akan melihat kita perlu gini itu, ya. Kedua, Rasulullah bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid jemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Pada langkah yang kedua dicatatkan pahala. Ya, baik semasa pergi atau balik. Riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi barang siapa pergi ke masjid, katanya ganjarannya langkah tu. Kalau motor barangkali satu pusingan roda lah, itu nak mudah faham je lah. Lain-lain tu pulang Allah lah. Mungkin dia pun kira langkah juga dari sana ke sini. Berapa langkah? Pakai motor pun kita kira langkah juga. Itu pulang Allah lah, macam mana dia mengira. Tak payahlah kita campur tangan. Tapi maksudnya langkah, kalau kita mula langkah kanan, itu menghapuskan dosa yang ada kat kita. Langkah yang ini pula kan satu pahala. Apa dosa, apa pahala pun. Yang makin jauh makin kalau tak percaya Allah, orang tak buat ni. Ya Allah, Allah nak bagi kita macam tu. Tak patutlah kita tak pergi. Tak patut kita tak pergi. Mesti semua orang kata, tak patut tak pergi kan. Jalan menghapus dosa ni, apa nak menghapus dosa ni? Kita mendengar belajar buat dosa ni akan bawa ke neraka, dosa mana? Tapi penghapusnya apa? Rupanya dia ada penghapus, ada rabah. Masa sekolah kita pensel kalau pergi ada rabah sekali belakang. Ada rabah tu semuanya. Rabah ini kadang kita tak guna apa, masih menulis je. Tak elok bonyok buah. Padahal boleh gosok tu, boleh pakai balik. Rupanya rabah ini tak kita pakai. Itu yang kedua, kan? Rasa saya faham. Tak payahlah kita ulang banyak-banyak, kan? Yang ketiga, sebelah semuanya ni, barangkali setengah jam ni habislah, kan? Rasulullah bersabda, tiada seorang Muslim pun yang sentiasa menghadirkan dirinya ke masjid untuk solat dan zikir, melainkan Allah gembira menyambutnya sebagaimana ahli keluarga yang bergembira menyambut saudaranya yang sudah lama menghilang. Takkan tak faham apa maksud itu. Bagai-bagai dibuat oleh, bukan kita buat masjid. Masjid dah dibuat ada orang. Takbir, dah ada orang yang takbir masjid ni. Kita hanya datang. Ini yang dicerita yang datang tadi, bukan yang ngurus masjid. Ini lain cerita. Ini lain lagi, pahalanya ada tingkatnya lagi. Ini kita cerita ni orang awam macam kita ni. Macam awam, orang datang. Jadi maksud dia, kita tergambar, kan kata, apa arti ihsan? Arti ihsan itu bila kita buat sesuatu, kita nampak seolah-olah Allah tu ada depan kita. Jadi kita takkan silap buat kerja lah, perfect buat kerja, pasal Allah dia ada depan kita. Kalau kita tak nampak kat Allah, maka kita tahu Allah nampak kita buat kerja, maka kita akan buat kerja sesungguh. Maka di sini, kalau kita orang yang beriman, kalau orang yang beriman, orang ihsan, datang kita masjid, seolah-olah kita rasa Allah mengalu-ngalu kita. Ahlan wa sahlan, kata Allah. Allah mengalu-ngalu kita. Sebab ini rumah Allah. Ini rumah Allah. Maka kita masuk pintu tu, Assalamualaikum warahmatullahi, kita dari pintu tu kan, ada orang tak ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tahu Allah mengalu-alukan kita masuk.
Cuma Allah tu tak nampak lah sila, semua tu tak nampak. Tetapi kita rasa bahawa Allah rapat dengan kita. Nak cakap macam tu, boleh nak nangis. Allah itu ya lebih hampir daripada ini apa nama ni? Orang leher ni. Dekat betul dengan kita. Jadi kita terasa bahawa dia ngiring kita. Rasalah. Jangan nampak pula dia mengiring kau, dah salah pula agama orang tu. Ya. Awak rasa seolah-olah pasal ni ada hadis Nabi kata ni. So hati kita nampak tak cicak kita, tak payah tunggu siap. Tempatnya ada cuci sikit, bersihkan. Tak payah nak komplain orang. Apa rasa tak bagus, nampak je. Ada, kita buatlah je kerja tu. Supaya bantu kerja-kerja pengurusan. Sebab orang yang ada masjid ni, dia biasa tengok, dia tak nampak apa cacat. Orang datang sesekali nampak. Dia nampak, jangan negor, buat je kerja. Kerana sekarang kita kata kita dialu-alukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang datang masjid, dia orang tak ada meraihkan saya pun. Saya ni kan orang hebat. Bukan tak suruh dia duduk depan. Patut letaklah saya sat depan. Tak naklah saya pergi. Itu orang tu parah dia punya iman. Parah iman orang tu. Iman yang sebenarnya adalah Allah dah kata, wahai umat Islam, siapa datang masjid, sat depan dulu. Kalau engkau tahu lah katanya apa kelebihan duduk sat depan, tentu berundi. Takkan boleh duduk-duduk saja. Tentu berundi. Tapi kamu tak tahu, maka kamu tak ada. Sat depan dulu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalaupun dia seorang Perdana Menteri, kalau dia lambat, dia belakang lah. Mana pula boleh? Awak tolong tak boleh. Sebab itu cara Islam membuat ini. Itu pengajaran ya. Yang keempat ya, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan, semuanya dijamin Allah. Ketika hidup, dia diberikan rezeki dan kecukupan. Apabila mati, dia masuk syurga. 1. Kedua, sesiapa yang keluar rumah untuk ke masjid, maka dia dijamin Allah. Ketiga, sesiapa yang keluar demi untuk berjuang di jalan Allah, maka dia dijamin Allah. Ada 3 orang yang Allah jamin. 1 ya, yang dijamin masuk surga. Pertama, sesiapa yang masuk ke rumahnya memberi salam, rumah dia sendiri, itu dijamin Allah masuk surga. Ini yang kita kata yang kadang-kadang kita tak pernah dengar ya. Yang kedua, Allah jamin masuk surga sesiapa yang keluar rumah untuk ke masjid, maka dia dijamin Allah masuk surga. Yang ketiga, sesiapa yang keluar demi berjuang di jalan Allah, maka dia pun dijamin Allah. 3 perkara. Ini riwayat Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Kadang-kadang orang tak nak cakap yang macam-macam ni. Orang kata apa lah ni, macam pujuk-pujuk kita, tak payah pujuk. Jangan. Ini dia. 3 golongan ini Allah jamin dia masuk surga. 1 daripadanya, sesiapa keluar rumah untuk ke masjid. Yang kelima, tidak berkumpul suatu kaum di mana-mana rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, mengkajinya secara sesama mereka, melainkan diturun kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, dan malaikat meneduhi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di depan malaikat. Ini riwayat Muslim. Bila dia ini majlis macam ni lah. Kalau majlis itu duduk sama-sama bersembang, orang ni tanya, orang ni jawab, tanya, lagi baguslah hidup program tu. Yang ini disebutkan tadi ialah tidak berkumpul satu kaum di mana-mana rumah Allah, ya, mana-mana rumah Allah, tak tahu kira masjid surau, membaca kitab, mengaji sesama mereka, diturunkan Allah kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, dan malaikat meneduhi mereka, dan Allah sebut nama mereka di hadapan malaikat. Kalau Allah sebut nama kita depan malaikat
pengulu tu berkawan dengan kita, orang lain pun tak berani ngacau kita dah. Jangan itu orang buat pengulu, kata orang kan. Polis pula, polis rapat dengan dia, jangan main-main, dia kan report juga mati kita. Itu dengan polis. Kalau dengan raja, kalau dengan Perdana Menteri, gitulah contoh. Kata tak payah, dia tu anak murid kanan guru silat, jangan, tak ada orang dekat. Ini Allah nyebut, ini disebut oleh hadis tau. Allah sebut nama mereka di hadapan malaikat. Itu siapa? Kita. Yang mau dulu meninggalkan drama rumah dulu. La ilaha illallah Muhammad Bazika. Sambung drama. Yang eloknya adalah zikir-zikir sekejap dalam 10 minit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha, supaya orang selesai maghrib. Tidak, sambung. Tak tahu macam mana ngelupanya orang tu semayang. Ada orang yang tengok drama ni, la ilaha illallah, dia tak boleh tinggal sikit pun nak ditengok habis. Nampak? Tidak membantu. Tapi pertama TV apa nama dia panggil? Hijrah, okey. Ya dah. Sebelum semayang dia dah mula zikir-zikir dia dah mula sampai kita hafal. Saya hafal saya pasal menengok dia tu kan. Adalah benda nak dibaca lepas tahajud, nak sonong-sonong, menggembirakan hati. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairillah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Lepas tahajud, apa nama, membunyikan suara di rumah kita seseorang atau di masjid. Muncul hati sendiri. Itu dekat TV itulah. Tengok apa banyak. Betul ya. Jadi dah, itu tadi yang ke-6 ya. Ada 6, ada 5 lagi. Ada 7 golongan yang akan dinaung Allah dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain dari naungannya. Seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Riwayat Bukhari. Dalam riwayat Malik, seseorang yang hatinya terpaut ke masjid sehingga dia kembali ke situ semula. Terpaut ke masjid, hari ini, esok datang lagi. Itu ke semula, kembali semula. Ini riwayat riwayat Malik. Baik. Apa maksudnya? Ada 7 golongan yang akan dinaung Allah dalam naungannya. Ini ustaz-ustaz banyak kat sini mesti dah baca dah ayat Quran ni, hadis ni ya, yang mengatakan salah satu daripada yang dapat naungan itu ialah lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid. Ni terpaut ke masjid. Banyak benar rupanya peluang kita membasuh dosa, membasmi dosa, meraba dosa, memadam dosa. Banyak benar rupanya. Apakah benda ni tak sampai, ataupun cara nyampai tak kena? Itu dia. Cara nyampai agaknya tak kena. Kalau boleh kita berpindah pada ini, supaya setiap bapa akan nyampai kepada anak. Setiap bapa akan sampai kepada anak. Supaya anak itu tidaklah kita je ke masjid. Lepas kita ni nanti tak ada dia pula nyambung kerja kita tu. Orang kata itu anak Ustaz Zainal. Alhamdulillah anak dia betul. Kan? Pokok nyambung kerja bapa. Ada lagunya kata bahawa iman ni tak boleh dipusaka punya. Tak boleh. Dia tertakluk pada masing-masing dia. Ya, tak boleh kita kata kalau kita ustaz, anak kita ustaz. Saya seorang pun tak ada anak saya ustaz. Seorang pun tak ada anak saya ustaz. Bayang. Ada Al-Hafiz Maulana Yusuf namanya, daripada India. Isterinya 4, anaknya 5
58 hafiz Quran semua. Awak isteri satu je, anak dua, mengaji pun tak lepas. Dia nak 58 semua hafiz Quran. Bermakna bukan soal kahwin seorang atau kahwin banyak. Macam mana ngurus sebenarnya kan? Macam mana ngurus, macam mana mendidik, macam mana itu sebenarnya kan? Tapi kadang-kadang kita membuat sorang yang kita marah tu ialah ini. Tapi sebenarnya kita tengok ada bukan elok semua anak bagus. Itu contoh. Jadi sampai tidak apa yang itu naungan Allah di padang mahsyar nanti, padang jarak padang terpukul kosong, pokok tak ada, apa tak ada. Waktu itu kita perlu ada naungan. Maka yang dinaung oleh Allah ialah orang yang disebut tadi, seorang yang hatinya terpaut ke masjid. Tujuan itu supaya kita terpaut ke masjid. Caranya itu pula, saya terpaut ke masjid ini kerana itu ada orang yang suka pergi masjid ini, masjid pulang. Kalau banyak duit, cara macam mana? Saya tak puas hati dengan ini, saya nak tukar ini, buat ini, bagi duit macam ni. Tak kisah lah. Ini yang dipanggil terpaut hati ni, bukan artinya pergi semayang saja. Terpulanglah apa cara ni. Ada orang bila nampak aja ada kotak nak ke masjid, dia punya luk poket masuk. Itu yang dipanggil terpaut pada masjid. Dalam maksud yang saya faham, bukan arti yang ini salah satu daripadanya. Orang awam biasa senang lah, inilah yang senang. Tapi kita nak bawa kepada orang-orang yang lain luar biasa, terpulang pada kekuatan awam untuk disebut panggil apa nama ni, yang dipanggil terikat hatinya dengan masjid, ya. Dia satu kampung tengok teruk nama masjid ni, pengusaha suara yang ngok-ngek. Dia pun kata, jawatan kuasa ni siapa? Saya nak wakaf buat. Itu orang yang mampu lah. Cara dia lah. Kan semua orang bagi kemampuan kan. Jadi bila orang mampu tu, Allah uji dia pula dengan kasih sayang yang kata tu macam mana. Besok dah nak sampai ke sini, dah sampai hukum ni yang tu baru saya nak sekah ni sana, sekah ni. Masa itu dah orang punya dah tu. Susah. Semua buat dah orang buat, ya. Dan masa itu tak payah lagi lah. Tak laku dah tak pakai. Baik. Ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada orang yang selalu berjalan kaki dalam kegelapan malam demi menuju ke masjid, bahawa untuknya cahaya sempurna pada hari akhirat. Riwayat Al-Tirmizi. Kalau gelap pun pergi, maksud itu kita bawa lampu terang, itu kita bawa lampu. Nabi menyebutkan kalau malam gelap, kalau awak berlampu, awak beli bateri lampu tu menerang tu, itulah pahala awak, itulah yang awak dapat. Tetapi yang ini disebutkan cahaya pada waktu kita memerlukannya nanti. Bila kita memerlukan cahaya? Dalam kubur? Mana ada lampu? Kita banyak kali masuk kawan dalam kubur, mana ada lampu? Tak ada, gelap. Susah nak cakap. Jadi pada hari kiamat cahaya yang sempurna. Ke-8, sikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang solat berjemaah sempat dengan takbir pertama selama 40 hari kerana Allah, dicatatkan untuknya 2 pelepasan. Pelepasan pertama, pelepasan daripada neraka, dan pelepasan dari sifat munafik. Ini apa maksudnya ni? Ini maksudnya kalau kita dapat berdiri di belakang imam, sempat imam tu angkat takbir, kita ada di belakang tu, ya. Allah, kita ada di belakang tu 40 waktu. Maka di sini disebutkan dilepaskan oleh Allah kita daripada neraka. Dilepaskan dari neraka dan pelepasan dari sifat munafik. Munafik ini susah nak buat. Munafik ini kan kadang-kadang kita rasa jaga hati. Sebenarnya kita menipu. Kita kata jaga hati. Mulanya menjaga hati lah tu. Menjaga hati, lama jadi munafik. Jaga sikit, ya. Jadi Allah pelihara kita. Kalau Allah tak pelihara, susah, ya. Yang ke-10. Ada lagi. Yang 9, ya.
Masjid rumah setiap orang yang bertakwa. Allah telah jamin sesiapa yang masjid menjadi ibarat rumahnya. Ini saya dah baca dulu. Dengan keluasan, kerehatan dan kemudahan melepasi sirat menuju keredaan Tuhan nanti. Dia dapat melepasi sirat. Ini kita dah baca dulu. Yang 10, Rasulullah bersabda, tadi riwayat Al-Baihaqi ya. Yang ke-10, sesiapa yang berpergian pada waktu awal pagi atau petang menuju ke masjid, Allah akan menyediakan baginya tempat atau hidangan di dalam syurga setiap kali dia pergi ke masjid pada awal pagi dan petang. Maksudnya saya tak payah terang. Ini Allah akan menyediakan baginya tempat atau hidangan di dalam syurga nanti setiap kali dia pergi masjid dan awal pagi petang. Dikira tu. Baik. 11. Allah berfirman, Demikianlah dan sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka kerana hal itu satu kesan ketakwaan di hatinya. Surah Al-Hajj ayat 32. Dan Allah juga berfirman, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling takwa, iaitu Hujurat ayat 49. Apa kaitannya dengan takwa ni? Takwa ni kan dia orang yang ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah. Apa perintah Allah? Ke masjid itu perintah Allah, maka dia mengikut perintah Allah dipanggil orang takwa, orang taat, orang yang takut kepada Allah. Maka oleh kerana itu dia dianggap sebagai orang yang dia datang ke masjid itu salah satu daripada perintah Allah. Dan Allah dan Rasul sebut apa kebaikan, kelebihan, dia yakin dan percaya dengan benda-benda itu. Jadi untuk tujuan tersebut, saya kata kita bilas tadi, perah elok-elok. Jadi dia jadi satu ringkasan, ya. Jadi kertas ini minta tolong sampaikan dekat semua supaya ada bahan balik kalau nak cerita, suruh baca dulu dan sebagainya. Saya tengok bahasa ini mudah. Dan kalau kita ada peluang-peluang macam ni, tuliskan satu je, ambil satu. Nombor 1 tuliskan mana dekat nombor 1. Saya nak menyampaikan, nak viralkan ini ialah 11 hari, 11 kelebihan orang ke masjid. Hantar dalam grup WhatsApp kampung kita ni, hantar. Hari pertama kita betul ini, yang kedua ini, 3, 4. Kemudian bilas balik 11. Itu yang diringkaskan oleh seorang yang saya agak bukan ulama. Kalau kita tanya ulama bukan 11. Ada macam-macam lagi yang tak disebut kat sini. Kelebihan sembahyang dalam masjid dan sebagainya, macam-macam. Jadi di sini marilah kita ringankan kaki kita untuk menjalani gerak kerja pergi ke masjid. Sampai di masjid, kadang-kadang kita rasa kita tak pandai lagi tak apa. Yang penting kita ambil peluang dulu, suka kat masjid dulu. Bila dekat suka masjid, saya tengok kuliah-kuliahnya pun dah rata dah penuh. 2 hal ada. 2 hal ada. Dan ustaz-ustaz pun banyak nak mengajar. Alhamdulillah. Masjid kita bukan besar sangat, penduduk kita bukan ramai sangat. Tapi kalau macam ini gayanya, maka kita rasa bahawa kita sudah mendapat satu keberkatan di mana tersusun indah dan sebagainya. Dan untuk menyusun lebih indah, untuk kita pula dapat manfaat, marilah kita sama-sama. InsyaAllah kita lagi 2 minggu, minggu yang akan datang ni kita ulang-ulang kaji baliklah Ramadan kita ya. Ramadan, dan yang terdekat sekali barangkali nisfu min Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Tengok-tengoklah balik, dah itu juga ada ulang-ulang, ada puasa dan sebagainya. Tengoklah balik ya. Jangan tak buat. Jadi kalau dapat suka ke masjid dia pun sudah selamat dia selamat dia. Jadi istiqamah, continuous tu cakap orang putih, tapi dalam bahasa agama kita panggil dawam. Ada orang nama dawam? Dawam berarti continuously, sentiasa. Itu namanya dawam ya. Jadi baiklah, semoga Allah SWT memberi keberkatan kepada
semua ilmu yang kita perolehi hari ini dan menjadi amalan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw